Okey, kita mula dengan soalan pertama. Okey, soalan pertama, Amar. Amar, awak jawab soalan saya. Sebenarnya orang yang saya panggil itu jawapan awak ada sikit masalah lah. Tapi tak apa, kita tengok apa masalahnya. Amar. Okey, soalan 1C1. Okey, soalan C1 ini dia ialah jenis yang mana satu kita terus baca saja S maximum Y minimum jenis pertama, ataupun kita kena tambah persamaan, ataupun kita perlu ada ungkapan. Jenis 1, 2, 3. Yang mana satu? Jenis 1. Jenis 1. So yang kita nak, okey, paling banyak maksudnya maksimum lah kan? Kita nak X maksimum ke Y maksimum? Oh, dia maksimum saya salah. Dia kata bilangan yang paling banyak. Oh, salah. Okey, so awak tahu salah awak di mana? Cikgu nak paling banyak. Awak bagi saya paling sikit tu. So jawapan betul? Jawapan betul? Lima 6. Okey, kita nak X yang paling banyak kan? 10. Okey, jawapan betul dia ialah 10 Orang lain yang hantar kepada saya semua okey lah. Hanya Amar je. Tengok maksimum minimum, hati-hati sikit Okey, soalan C2 saya tidak terangkan. Okey, jawapan kamu semua ialah 290 adalah betul, so cikgu tak terangkan Okey, sekarang kita pergi kepada soalan 2C1. Kamu tak payah semak pun tak apa sebab lepas cuti cikgu akan minta kamu hantar. Okey, 2C1. Okey, mustaqim dulu. Mustaqim 2C1. Okey, berapakah bilangan minimum? Dia ada dua kan, satu dia tanya minimum, satu dia tanya maksimum. Ini jenis yang mana satu? Apa je? Soalan 2C1 itu jenis yang mana satu? Kita kena cari saja paling kiri kanan ke, kita kena ujuk persamaan ke, kita kena ujukkan ungkapan. Cari je yang mana paling kiri dengan kanan. Kalau macam itu, apa kegunaan ayat itu jika 8 pasang long shoot S dihasilkan? C1 untuk soalan 2. Oh, kena rujuk ikut 8 pasang tu. Itu ialah apa? Persamaan ke ungkapan? Persamaan ke ungkapan? Long shoot S ialah X ke Y? Ialah X. Cepat. Apa tadi je, ungkapan atau? Awak akan ujukkan satu ungkapan, maksudnya contohnya 8X. Ataupun awak akan ujukkan satu persamaan, maksudnya ada kiri kanan. Apa sama dengan apa? Persamaan. Persamaan. Apa persamaan tersebut? Benda ni sepatutnya ada dalam tulisan awak. Apa persamaan tersebut? X sama dengan 8. Okey, X sama dengan 8. Apa bentuk garis ini? Tegak ke ufuk? Tegak. Okey, tegak potong di 8. So, sudah ada garis itu pada graf awak? Ada. Okey. So, nanti kita nak baca, kalau cikgu nak bilangan minimum, cikgu akan baca tempat satu ini ke tempat dua? Tempat satu ini ke tempat dua? Kalau cikgu nak bilangan minimum. 1. Tempat satu. So, jawapan kamu? 6. 6. Kenapa 6 kejap? Tempat ini kan, tempat 6 di sini, 6 di sini. Sini sepatutnya berapa? 5. 5, okey?
Kamu jangan tengok benda ini macam di tengah-tengah terus angkat dia ialah nombor pula. Baca betul-betul. Tempat ini ialah 5. So tak payah awak masuk ke dalam. So jawapan sepatutnya 5. Ahmad, kenapa you baca 8 ya? Saya salah baca, cikgu. Awak baca koordinat Y. Malas Koordinat S balik. baru perasan. Okay. Boleh Jadi tahu sendiri salah apa So sorry. So jawapan untuk ini ialah bilangan minimum dia bilangan minimum dia ialah 5 Okay. So Ahmad, bilangan maksimum 12. 12 sebab sebelum ni awak bagi saya 14 kan. Okay, yang lain tu betul lah. Orang cikgu tak panggil kamu sebab kamu betul So jawapan C1 bilangan minimum 5, bilangan maksimum 12 Okay, sekarang kita pergi kepada bahagian C2. C2 ada berapa orang jawapan berbeza? Okay, cikgu hantar cari seorang wakil saja Amiza sudah ada. Okay, Amiza. Okay, soalan C2. Soalan 2 C2. Itu jenis apa Baca terus kiri kanan atas bawah ke? Jenis kedua dapat persamaan ke? Jenis ketiga dapat ungkapan? C2. Ungkapan. Apakah ungkapan kamu? $20X tambah 16Y. 20S tambah 16Y. Okay, betul. Sampai sini masih betul. Apakah titik awak ambil? 8, 14. 8, 14. Mana ni Kenapa 8, 14? 8, 14 di sini kan? Di sini kan? Benda itu di luar rantau kamu kan? Awak nak cakap bucu ini ke Amiza? Amiza? Ya. Awak nak sebut awak pilih bucu ini betul? Tapi kalau awak tengok titik yang awak pilih 8, 14 ini di luar rantau awak kan? Cek balik. Okay? So, sama itu pun titik awak pilih itu 8, 14. Ya, teacher. Okay, itu salah dia. Nadia Alisa 8, 14 juga kan? Teacher. Okay. So itu salah kamu. Memang pucu itu kita nak. Tapi cara awak bagi saya integer itu salah. Sebab cikgu sudah beritahu kamu, dia mesti titik yang berada dalam rantau. Okay Amiza dengan saya, cikgu besarkan kawasan ini. So sepatutnya titik apa yang sesuai? 7. 7, 14. 7, 14 di sini. Awak pun kalau ikut graf ini dia tak kena sebenarnya. Awak punya kena ke? Kena. 7, 14 di sini. Sebab kalau ikut orang ini, dia masih di luar rantau tau. Awak punya di dalam rantau ke? Sebab sangat dekat. Dalam rantau. Okay, kalau siapa punya garis ini memang lalu dia okey lah. Macam siapa ini. Kalau graf Samimi ini sebenarnya 7, 14 bahaya sikit sebab awak punya itu di luar rantau. Nampak? Di luar rantau. Okey. Dalam exam bila keadaan ini berlaku. Macam 8, 14 aku tak risau sangat sebab nampak sangat jelas benda itu di luar rantau. Tapi 7, 14 macam kena macam tak kena kan? So, apa yang awak boleh buat nak tahu benda ini sebenarnya boleh ke tak boleh. Okey, kamu tengok macam ini. Okay, sorry Okey. Dia kena pada garis ini. Betul tak? Dia kena pada garis ini dan garis ini persamaan dia ialah Y per S kurang ataupun sama dengan 2. So, cuba awak masukkan titik ini. 14 per 7 kurang sama dengan 2. Adakah dia memenuhi 14 per 2 kurang ataupun sama dengan 2? Betul ke salah ayat ini?
Amiza, betul ke salah? Betul. Betul. Maka awak boleh pilih 7, 14. Sebenarnya kalau kamu tengok dia ialah sama dengan. So Samimi punya graf mungkin dia sengit sikit. Itu yang nampak macam kena macam tak kena. Sepatutnya memang akan kena. Boleh ya? So titik yang sesuai kita pilih ialah 7, 14 lah. Bukan 8, 14. 8 sangat jelas benda itu di luar rantau. Okay, so jawapan Amiza kira balik 3, 6, 4 betul tak? Tiga nampak je. Balik. So yang hantar kepada saya yang salah ini ialah Amiza, Ama dengan Alisa. Kamu sebab pilih 8, 14 lah, itu salah kamu. Okay, soalan 3. Soalan 3 cikgu tidak terangkan sebab semua orang betul. Jawapan dia 13,000. Cikgu takut salah pandang cikgu cakap lah. Okay, tapi ikut rekod saya semua orang betul. Okay, kita pergi kepada soalan 4. Soalan 4. Eddie? Ya. Okay, soalan 4 C1. Okay, jenis yang mana satu? C1. Bilangan minimum patik grade B yang mesti dikeluarkan. Baca saja kiri kanan atas bawah ke? Ada persamaan ke? Ada ungkapan? Baca kiri kanan atas bawah je. Okay, ya, so kita akan baca kiri kanan atas bawah. Bilangan minimum patik grade B. Grade B ialah Y. Jadi kita akan baca kiri kanan atas bawah. Kiri. Grade B X ke Y? B Y je. Y. Kalau Y minimum, Y minimum. koordinat Y yang paling kecil. Maksudnya kita akan ambil pucu yang paling kecil je, minimum. ya. Maksudnya paling kiri kanan atas bawah. Mana tu? Y yang paling kecil. Kiri. Kiri itu ialah X. Kiri kanan berdasarkan pasti X, koordinat X. Sekarang kita nak koordinat Y. Paling bawah je. Paling bawah. Cuba tengok balik nota kamu pada muka surat 14. Kalau kamu tengok 14, kejap, muka surat berapa tak ingat sudah. Kalau tengok awak punya muka surat 14, jenis 1 yang cikgu tulis untuk jenis 1 yang ketiga. Nilai minimum Y. Waktu itu kita baca pucu yang paling bawah. Boleh ya? Okay. So di tempat inilah kita nak baca pucu paling bawah. 32 ke cik jawapan dia? Okay. So jawapan kamu 32. Ya. Okay. So jawapan yang betul untuk 3 C. Okay. Bukan 3 C. Soalan 4 C. 1, jawapan dia ialah 32. Yang lain betul lah, hanya AD saja salah. Okey, C2 banyak, ada banyak jawapan. Okey, C2. Cikgu cari jawapan yang paling jauh punya. Paling jauh punya. Amiza juga. Okey Amiza, C2. Sebenarnya ramai orang jawapan tak sama dengan saya. Tak apa, kita satu-satu tengok tak mau Amiza sudah tidak. Okay, Mustaqim. Tapi Amiza awak jawapan sama dengan Mustaqim. Okay, Mustaqim. Untuk C2 ini, dia jenis yang mana satu? Ungkapan. Okay, apa ungkapan awak? 10x tambah 4y. 10s tambah 4y. Apakah titik awak? A0200. 0200 yang awak pilih. Titik yang awak pilih aja. Oh, yang pilih. Yang 70-50.
70, 50. 70, 50. 70, 50. Maksudnya bucu kawasan ini yang kamu pilih, betul? Okey. Orang-orang ini ya. Amiza, Ama, Yusma, Mustaqim, Azira, Syamimi, Syasha, Nadia, Arisa, Syafika. Semua pilih bucu kawasan ini ke? Ada orang kan? Semua. Okey, cikgu tengok pilihan pertama ini. 70, 50. Okey. Cikgu tanya berapa orang Ini Mustaqim punya. Okey, kejap Ini Mustaqim punya. Amiza, you pun sama kan? Awak punya nilai sama. Okey, lepas itu kejap jawapan betul. Ama, apa titik awak pilih? 76, 50. 76, 50. Okey, 960. Alisa, you pun sama, betul? Sama macam Amma. Okey. Kalau cikgu tengok jawapan tu. Okey, ini. Yusma? Yusma, you pilih titik apa? Saya 74, 50. 74, 50. Yang sama dengan Azira pun sama dengan Yusma, betul? Betul, teacher. Okey, siapa lagi? Syamimi, Syasha sama dengan Yusma, betul? Sama. Teacher. Okey. Kita tengok apa masalah ni Kemudian satu lagi Syafika. Syafika pun sama dengan Yusma, betul? Ada orang okey, jawapan saya ialah 950. Jawapan saya 950 lah. Okey. Ada orang jawapan awak bukan 950 tapi cikgu tak panggil awak. Cikgu takut cikgu terlepas pandang. Tak ada. Okey. So pertama saya akan cek ialah bucu kamu berada dalam rantau ke berada di luar rantau. Okey, cikgu tengok kejap Cikgu ikut graf inilah, graf awak mungkin lain. 70, 50. 70, 50. Memang di dalam rantau tapi macam jauh sikit daripada pucu dia. Okey, tak apa. So, Alisa dengan Ama 7650. 7650. Okey, cikgu English 7650 di sini. Siapa ni? Ama dengan Nadia, garis awak, lantak awak ada tak lalu tempat itu? Rantau awak. Awak ini lalu dia punya rantau sampai sini aja. Awak punya titik di luar. Awak punya? Dia dekat bucu dia. Nang di atas pucu ke di luar pucu? Ngam-ngam. Okey, kalau ngan saya terima. Ama punya? Saya punya ni dia hilang tengah-tengah kotak, jadi saya ambil bahagian Macam-macam graf inilah. Awak punya macam graf ini. Dia di tengah-tengah. Kemudian awak ambil ini. Okey, kalau macam ni Ama punya salah. Sebab titik awak sudah di luar rantau. Boleh? Kalau Nadia punya, awak punya rantau sampai kawasan ini, kalau awak silang di sini, cikgu terimalah. Faham? Tapi Ama cikgu tak terimalah sebab awak punya di luar. Okey, Ama faham Okey, pilihan ketiga Yusma punya ialah apa 7450. 7450. 7450 di sini. Okey, titik ini okey. Okey, cuba kamu tengok titik ini. 7050 dengan 7450. Siapa lebih dekat dengan rantau? Amiza, siapa lebih dekat? Awak punya 7050. Yusma punya 7450. Siapa lebih dekat? Yusma. Okey. So jawapan kamu tidak dipilih. Sebab sebenarnya ada titik yang lagi dekat dengan dia. Boleh? Awak punya sudah berada dalam rantau.
Tapi ada titik yang lagi tekak. Kalau kamu tengok ni 72 pun lagi tekak kan? 74 lagi tekak. Boleh? Okey. Cikgu nak tanya orang yang pilih 74 punya, kamu memang macam graf ini ke ataupun dia memang titik persilangan kamu? Cikgu pilih Yusma. Awak punya graf macam ini ke? Memang dia dalam sikit ke? Ataupun memang itu titik persilangan kamu? Yusma? Macam graf. Okey, macam graf. Ada orang tak yang dapat jawapan kumpulan Yusma punya, tadi cikgu sebut nama tu, ada di antara kamu, itu memang titik persilangan kamu? Ada? So, semua orang macam ini. Okey, kalau semua orang macam ini, jawapan ini pun dikira salah. Kenapa? Okey, cuba kamu baca koordinat ini. Sebenarnya berapa koordinat ini? Titik persilangan kamu. 2,5 petak. Sini 70. 70 kan? Okey, 70. Satu petak kecil ialah 2. So 72. 74. Kalau setengah petak? 75. Berapa? 75 je. 75. Titik persilangan ini ialah 7550. Sebenarnya tak ada masalah. Memang titik tersebut. Kamu jangan tengok titik itu, cikgu tengah-tengah. Tengah-tengah dia mesti nombor perpuluhan. Tak semestinya. Sebab skala ini sangat besar. Satu petak kecil ialah satu petak besar 20. Maksudnya satu petak kecil ialah 2. So setengah petak ialah 1. Okay. So soalan ini jawapan yang betul sepatutnya ialah 75-50. Sebenarnya tidak payah pindah sebab titik itu memang nombor integer. Okay. So siapa yang masuk dalam sikit pun sebenarnya salah, siapa yang di luar itu lagi salah lah. Lagi salah. Tapi hanya Alisa kata itu memang tempat persilangan kamu kan. Kalau itu memang tempat persilangan kamu, cikgu terimalah. Okay? Tapi kalau siapa macam graf ini punya memang di tempat tengah-tengah itu, awak sepatutnya baca 75-50 dan tidak payah buat apa-apa. Memang titik itu ialah integer. Okay? Ada orang tak faham lagi kesalahan kamu? So lain kali jangan tengok titik itu, cikgu dia di tengah-tengah petak kecil. Oh, itu nombor perpuluhan. Tak semestinya. Kita kena tengok skala kita. So kalau ikut soalan ini, sebenarnya dia ialah 75-50. Memang tak ada masalah. Kita memang terus masuk saja. So awak dapat jawapan 950. Boleh? Kadang-kadang kalau kita nak tahu cikgu ini, apa titik ini sebenarnya awak boleh buat titik persilangan untuk dua persamaan ini. Kalau awak ada masa lah. Ataupun kalau siapa erti macam mana tekan kalkulator dapat jawapan persamaan serentak dengan cepat, itu awak boleh cuba masukkan ini dan ini untuk tahu apa titik persilangan dia. Sebenarnya awak akan dapati ngam titik itu 7550. Tapi Alisa punya sebab graf awak sengit sikit, so awak tak dapat nilai inilah. Awak akan dapat 7650. Cikgu akan terima itu sebagai jawapan awak. Boleh ya? Sebab memang akan lain sikit bila graf kita sengit sikit. Okey. Kita pergi kepada soalan 5. Okey, soalan 5. Okey, seorang saja. Khairul, Deni ada? Ya, je. Okey, kamu tengok kamu punya soalan 5C1. Soalan 5C1 Itu jenis apa? Cari paling kiri kanan atas bawah ke, dapat persamaan punya ke, dapat ungkapan punya. Jenis yang ungkapan ke? 3. Ungkapan apa ungkapan kamu? 30x tambah 40y. Okey, betul. Apakah titik kamu?
100 dengan 300. 100 dengan 300. 100 dengan 300. Kejap lah. Soalan 5C1. So, jawapan kamu? 15,000. Tapi sebelum ni awak hantar saya 14,500. Salah ke? Tak Salah apalah. tengok. Itu kalau macam itu betul lah betul lah ya. Awak bagi saya jawapan lain. Okey, sekarang kita pergi kepada C2. Okey, C2. Syamimi? Syamimi? Ya, teacher. Okey, ini jenis apa? C2. Persamaan. Persamaan. Apakah persamaan kamu? Y sama dengan 250. Okey, Y sama dengan 250. Garis dekat ke garis ufuk? Garis ufuk. Okey, garis ufuk 250. Okey Biar kelas saya sengit sikit. Bukan kelas saya sengit sebab kertas graf ini. Okey, kamu lukis sendirilah. Okey. Lepas itu soalan nak, okey, dia nak dua benda, satu maksimum, satu minimum. Okey, kita pergi kepada maksimum dulu. Jumlah kutipan yuran maksimum. Maksudnya? Yang paling kanan. Yang paling kanan. Okey, kita ambil kawasan ini. Lepas tu kita baca apa? X. Kalau kamu tengok soalan, dia nak jumlah kutipan yuran. Kalau awak baca S, yang awak dapat ialah bilangan pelajar tingkatan 1. Tengok apa silapnya. Soalan ini memang dia bukan betul-betul jenis 2, dia 2 in 1 sikit. Yang dia nak sebenarnya ialah apa? Bukan S, bukan Y. Yang dia nak ialah jumlah kutipan yuran. So macam tadi, jumlah kutipan 30X tambah 40Y. So yang dia nak sebenarnya S pun nak, Y pun nak. Awak masukkan 30 kali 150 tambah 40 kali 250. Okay. So awak dapatlah jawapan 14500. Cikgu rasa Yusma Imran, Mustaqim, Syamimi, Syasha, semua kesalahan yang sama. Betul? Okey, kamu orang ini cuba cari bilangan minimum. Kamu 4 orang ini cari bilangan minimum, nanti cikgu tanya kamu jawapannya. Okey, Kiasadina. Kiasadina, cikgu tak nak pastikan salah type ke apa. Apakah jumlah yuran minimum? 11,500. Okey, awak salah type. Angka awak sangat besar. Okey, boleh. So betul-betul. Okey. Okey. Lepas itu Khairul Deni Adam. Khairul Deni Adam. Yes, je. Awak punya minimum berapa? 11,500. Soalan 5C2. Minimum awak? 11,500. Okey. Maksimum? 14,500. Kenapa tak sama dengan jawapan 5C2 bukan 5C1? Saya rasa terbalik kot yang dua tu sebab dekat graf ni saya buat soalan dua dulu. Maksimum 14,500. Okay. So, you confirm balik ya. Okey, awak sebut kepada saya jawapan awak 5C1 ialah 15,000. okey. 5C2 maksimum 14,500. sama. 14. Ya, okey, sorry. Betul. Okey, minimum 11,500. 11. Okey, boleh So 3 angka itu you sudah rojakkan lah. Okey. Syafiqah?
Syafiqah, boleh cakap dengan saya Syafiqah? Syafiqah ada tak? Tadi ada. Sekarang masih ada? Syafiqah. Oh, Syafiqah sudah hilang. Tak apalah. Okey, tak apa. Syafiqah sudah hilang. Okey. Okey. Mustaqim. So, lepas kira apakah minimum awak? 11,500. Okey. So, salah kamu ialah kamu hanya ambil kamu hanya ambil S ataupun Y saja. Sepatutnya soalan ini memang perangkat sikit lah. Dia bukan nak S, dia bukan nak Y. Tapi dia nak 30 S tanpa 40 Y. So, jawapan untuk maksimum ialah 14500. Untuk minimum ialah 11500. Okey, itu soalan 5. Sekarang cikgu pergi kepada soalan 6. Soalan 6. Siti tak ada. Okey, Amar? Amar? Ya. Amar? Okey, soalan 6C1. Okey, jenis yang mana satu? Dua. Okey, apakah persamaan tersebut? Jenis. Memang jenis dua. Awak dapat persamaan. Awak dapat persamaan. Apakah persamaan tersebut? Oh, saya tak. Y sama dengan 30. Okey, Y sama dengan 30. So, kita lukis garis ufuk ke garis tekat? Jadi ufuk. Okey, garis ufuk ya. Y sama dengan 30. So, kalau cikgu nak tulis julat, awak so nampak kesalahan sendiri kan? Okey, so minimum berapa? Awak baca dengan graf awak sebab sini blur sikit. Baca graf awak, minimum berapa? 20. Ha? 20? 20 jauh di sini. 20 di sini kan? Sini boleh baca punya. Kejap, teacher. Ha? Kejap. Okey, awak baca dulu. Amar? Amar? Awak pun garis sini betul tak? Ha? Awak punya garis ini sama tak? Yang tu sama. Sama, okey. Minimum awak? Ya, teacher. Saya tengah. Yang ni. 1, 2. Baca graf kamu sendiri, jangan baca ini. Pening awak baca ni. Kejap, teacher. Yang ni. 16. 16. Okey. Maksimum? Maksimum. $45. 45. Okey ya. Tadi siapa? Tadi saya panggil siapa? Okey, boleh ya? So minimum 16, 40, maksimum 45. Dan cara tulis julat kita akan tulis macam inilah. Okey, yang semua di antara kamu hantar kepada saya tulis S di dalam ini. Sebenarnya penulisan ini kurang kemas lagi ya. Yang lagi cantik ialah awak tulis. Apa yang diwakili oleh S itu? Apa yang diwakili oleh S itu? Ialah bilangan cenderamata jenis A. So sepatutnya awak tulis dengan saya macam ini. Bilangan cenderamata jenis A. Bukan setakat tulis X sahaja.
Okey. Dan Amar tadi bagi saya jawapan dalam pakai bentuk ayat kan. S antara berapa hingga berapa. Tak dibenarkan ya. Kita kena tulis jawapan dalam bentuk matematik. So, cara penulisan yang paling betul macam ini. Tapi kalau siapa bagi saya 16 kemudian sini awak bagi saya S pun saya terima. Saya terima. Tapi yang paling betul ialah ini. Cikgu terpaksa cakap macam ini sebab takut skema tiba-tiba tahun ini ketat. Faham tak? Dia kadang tukar-tukar skema dia kepada ketat, tak cakap dengan kita. So kalau boleh tulis yang betul punya lah. Okay. So itu dia. So untuk 6C2, Eddie awak tak bagi saya jawapan kenapa? Tak erti puak ke apa? Tak tiba aja. Oh, 6C2. Okay, cikgu nak keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum. Cuba tumpang sikit tengok ketaksamaan ketiga. Boleh dapat idea? Keuntungan maksimum. Ganti nilai X dengan Y yang maksimum ke teacher? Apa ungkapan kamu dulu? 9X tambah 2Y. Lepas tu Ya, 9X tambah 2Y. Kemudian awak cek dengan buku yang ada. okey. Okay, awak buat sendiri ya. Jawapan boleh. adalah 500. Tak tapak awak tanya saya sebab orang lain tapak. Okey, boleh je. Okey, soalan, ini banyak ni lah. Soalan 7C1. Okey, sempat satu soalan lagi. Soalan 7C1. Dini? Okey, Dini? Ya. Okey. Soalan 7C1. Itu jenis yang berapa, yang mana satu? Paling kiri kanan atas bawah persamaan ungkapan. Ungkapan. Apa ungkapan kamu? Y tolak X lebih kecil atau sama dengan 2. Y tolak S lebih kecil ataupun sama dengan 2. Okey, cikgu nampak ini sebab cikgu nampak melebihi. Kenapa awak tahu dia lebih kurang? Dia kata sebanyak 2. Maksudnya bila mereka tolak, tak adalah bukan sekurang-kurangnya 2. Sebanyak 2, memang ngangam 2. So sini sepatutnya ialah sama dengan. Boleh? Sebab saya nampak ada maksimum. Oh, itu maksimum minimum untuk kita tahu benda ini nak ambil paling banyak ke ambil paling sikit. Oh. Sebenarnya kalau kamu tengok bila kita sampai kepada aplikasi yang ketiga ni, soalan ketiga ini, yang kita tapak sama ada ungkapan ataupun persamaan, kita tak akan tapak rantau sudah. Sebab kalau awak tulis dalam keadaan macam ini, awak akan tapak satu rantau. Awak akan buat garis itu, kemudian pilihlah lebih bawah, lebih atas, sebelah bawah, sebelah atas. Awak akan tapak satu rantau. Tapi untuk soalan ini biasanya kita tapak satu garis ataupun ungkapan. Tak akan dapat rantau sudahlah. So far dalam ingatan saya tak nampak lagi apa-apa soalan yang bercerita sini yang dia punya syarat merupakan rantau. Tak pernah nampak lagi. Tapi kalau tiba-tiba ayat ini memang kata bilangan pemain lelaki melebihi pemain perempuan sebanyak-banyaknya ataupun sekurang-kurangnya 2 orang, memang cikgu akan tulis ketaksamaan lah. Tapi so far cikgu tak pernah nampak lagi dan cikgu pun tak boleh bayangkan kalau dia tanya macam ini, macam saya nak jawab soalan. Sebab bila macam ini, kalau bagi satu rantau, kita nanti akan dapat satu rantau baru. Lepas tu tak dapat sambung kerja dia. So cikgu tak pernah nampak dan cikgu pun so far lah, saya tak boleh bayangkan lagi apa bentuk soalan kalau dia nak melibatkan ketaksamaan. Dan soalan ini memang bukan sebab maksimum itu kita pilih simbol ini sebab ayat dia di belakang. Bilangan pemain lelaki melebihi pemain perempuan sebanyak 2 orang. Itu syarat dia. Kehendak dia, fungsi objektif dia ialah apakah jumlah maksimum pemain. So atas-atas, bawah-bawah.
Syarat dia ialah bilangan pemain lelaki melebihi pemain perempuan sebanyak 2. So simbol kita bukan lebih kecil tapi sama dengan So sorry so simbol ini salah kita pilih sama dengan. So lepas tu kita pun buatlah. Kalau ada S ada Y, lebih senang kita buat jadual ajalah. Okey. Tak kisahlah tadi kalau awak pilih lebih kecil pun awak akan buat jadual kan. So apa 2 titik awak ambil? Ini. Ini. Ataupun buat sekarang. Awak nak tetapkan S ke awak nak tetapkan Y? X. X. Nombor apa awak nak? 4. Apa-apa? Sorry? 4. Okey, kalau 4, Y ialah 6. Okey, 1 titik lagi. 4, 6 di sini. Okey, 4, 6. Okey, 1 titik lagi. 10. 10, Y kamu akan jadi 12. 10, 12. Okey, so lukis garis. Kamu lukis pada garis sendiri ya, graf sendiri ya. Sebab sini sangat susah nak baca. Sudah? So minat kita akan merupakan daripada sini sampai sinilah. Sini sampai sini. Khasnya tempat ini dengan tempat ini. Okey. Sekarang cikgu nak jumlah maksimum pemain. So cikgu nak pucu mana? 1 ke 2? Jumlah maksimum. Okey. So cikgu nak 2. Dan cikgu nak apa? Jumlah pemain. So cikgu nak apa? Soalan ini pun lain sikit dengan yang cikgu bagi dalam contoh saya sebab cikgu bagi contoh tu yang jenis yang paling direct. Yang ini dia ada perangkat sikit. Dia nak apa? Dia nak S ke dia nak Y? Ke dia nak apa? X tambah Y. Ya, dua-dua dia nak dan dia nak S tambah Y berapa? So awak ambil pucu itu awak baca. So X kamu 8, Y kamu 10. So jawapan dia 18. Boleh? So Dini, Amiza, Auni, Nuha, Nasra, Nabila, Alisa. Kamu punya jawapan semua sama. So sekarang faham ya? Ada orang perlu saya terang apa-apa atau awak nak tanya apa-apa? Sebab berapa orang jawapan 1, kemudian berapa orang langsung tak buat. Ada siapa nak tanya apa-apa? Teacher, Nah. macam mana boleh dapat titik 46 tu? 4. Oh, kita ganti masuk saja. Kalau S ialah 4, kita masuk ke dalam persamaan. So kita nak lukis garis. Sebab kali ini persamaan ini bukan jenis yang tengok tahu. Dia ada S, ada Y. So kita baca dulu, kita buat jadual, lepas tu kita lukis garis. Okay? Okay, pelajar perempuan seorang lagi yang nak cakap apa? Kalau nak untuk garis tu, kena lukis garis full ke putus-putus? Garis full. Sebab sama dengan? Okey. Okey, ada soalan lain? Okey, kita sampai sini dulu. Yang seterusnya cikgu akan sambung kemudian. Okey, cikgu tengok Ama, Yusma, Mustaqim belakang banyak kosong. Tak sempat puas ke tak erti puas? Tak erti tu. Tak erti. Kejap-kejap cikgu stop record dulu. Sorry, tak erti ke tak sempat? Tak.